Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid tingkatan 5 tahun 2021 yang Ustaz kasih sekalian. Baiklah, dalam video kali ini kita sama-sama akan mengadakan PDPR Pendidikan Islam tingkatan 5. Pelajaran yang pertama, Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, Ustaz minta untuk semua menyediakan pen dan juga kertas kerana anda diminta untuk menyalin nota yang ada di dalam video ini. Yang keduanya, dalam video ni Ustaz akan berikan tugasan untuk dilaksanakan. Justru semua sekali kena laksanakan tugasan tersebut dan tugasan tersebut hendaklah dihantar melalui WhatsApp ataupun Telegram kepada Ustaz ataupun kepada guru-guru yang mengajar anda pendidikan Islam. Okay, jadi sebelum teruskan pelajaran, Ustaz harap semuanya telah bersedia dengan buku, pen dan kertas dan bersedia untuk belajar pada kali ini. Baik, ada dua objektif yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama sekali, semua murid boleh membaca ayat 128 dan 129 surah At-Taubah secara beradab dan istiqamah. Maksudnya, beradab dan istiqamah ni, murid-murid boleh membaca dengan lancar, fasih, dengan hukum tajwid yang betul dan dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Yang keduanya, murid boleh mengenal pasti hukum nun sakinah ataupun nun yang bertanda mati dan tanwin yang terdapat di dalam ayat. Okay, dalam ayat yang kita akan sama-sama belajar sebentar lagi, ada hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi keluarkan hukum tersebut, kenal pasti hukum-hukum tersebut. Baik, ini adalah ayat 128 dan 129 surah At-Taubah. Jadi Ustaz akan baca dulu ayat ni. Di murid-murid boleh perhatikan bacaan Ustaz. Perhatikan di mana Ustaz membaca dengan qalqalah, di mana Ustaz akan membaca dengan bacaan panjang, di mana Ustaz akan membaca dengan bacaan pendek, dengung, izhar dan sebagainya. Jadi perhatikan bacaan Ustaz tersebut dan murid-murid boleh ulangi bacaan tersebut sehinggalah dapat membaca sama seperti mana bacaan Ustaz. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Okey, Ustaz akan baca sekali lagi. Tolong perhatikan bacaan Ustaz. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Baiklah, kita pergi kepada terjemahan perkataan-perkataan ayat-ayat yang berada dalam surah At-Taubah tadi. Yang pertama, potongan yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala memberitahu kepada manusia. Allah Subhanahu taala memberitahu kepada kaum Quraisy bahawa Allah telah datangkan seorang rasul daripada kalangan min anfusikum, daripada kalangan kamu sendiri. Bermaksud dari kalangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu taala tidak menghantar seorang rasul daripada kalangan jin. Allah Subhanahu taala tidak menghantar seorang rasul daripada kalangan malaikat, tetapi Allah menghantar daripada kalangan manusia itu sendiri kerana manusia lebih memahami kehendak, kemahuan dan keperluan manusia. Okey. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Seperti mana kita terasa berat kesusahan, Nabi SAW juga merasai penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh setiap umatnya. Yang ketiga, harisun alaikum. Dia sangat menginginkan, Nabi SAW sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagimu. Seperti mana yang kita tahu, Nabi SAW sentiasa mendoakan keselamatan umatnya. Nabi SAW sentiasa ingat kepada umatnya. Bahkan ada dalam riwayat menyebutkan ketika mana Nabi SAW hendak wafat, baginda masih lagi mengingati umat-umat baginda. Dan ketika Nabi SAW hendak wafat, baginda terasa begitu pedihnya, sakitnya sakaratul maut, sehingga baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa biarlah kesakitan semua umatnya ini ditanggung oleh baginda. Yang seterusnya, bil mu'minina raufur rahim. Sangat belas lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Okay, Nabi SAW sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita nak termasuk dalam kalangan orang yang dikasihi, disayangi oleh Nabi, maka kita jadilah orang yang beriman kepada baginda. Fa in tawallau. Kemudian, jika mereka berpaling ingkar, iaitulah kaum kafir Quraisy. Walaupun Nabi SAW telah menyerukan kepada mereka dakwah, beriman kepada Allah SWT, kemudian mereka ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Nabi. Fakul hasbiyallahu la ilaha illahu. Maka Allah SWT ajarkan kepada Nabi supaya menyebut. Katakan, hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah bagiku Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya lah aku berserah diri. Wa huwa rabbul arshil azim. Dan dialah yang mempunyai arasy yang besar. Okay. Jadi daripada ayat 128 dan 129 surah At-Taubah yang kita belajar tadi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni yang menjelaskan bahawa sesiapa yang membaca ayat 129, iaitulah kalimah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Siapa yang baca ayat ni tadi sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan keperluannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi, ayat ini boleh kita amalkan bacaan dia sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Okey, apa dia ayat tadi? Ikut ustaz kita baca sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Okey. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Jadi Ustaz harapkan murid-murid sekalian dapat mengamalkan bacaan ini 7 kali pada waktu pagi dan juga 7 kali pada waktu petang. Baik, daripada ayat ini, apa intisari ataupun intipati yang kita dapat daripada ayat yang kita pelajari tadi? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Rasul daripada kalangan manusia. Kenapa Allah mengutuskan Nabi daripada kalangan manusia, Rasul daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan jin, bukan daripada kalangan malaikat? Kerana manusia itu lebih mengetahui akan keperluan manusia itu sendiri. Seandainya Allah SWT menghantar malaikat sebagai Rasul, malaikat ni tak sama dengan manusia.
Malaikat dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berjantina, dia tidak ada nafsu, okay, dia tidak ada rasa penat, lelah. Pastilah dia tidak dapat memahami uh, perasaan manusia. Manusia ada lelaki, ada perempuan. Pastilah dia tidak tahu manusia ni perlukan kepada makanan, fitrah manusia, tidur dan sebagainya. Jadi, sebab itulah Allah SWT mengutuskan Rasul itu daripada kalangan manusia kerana manusia itu lebih memahami akan keperluan-keperluan manusia. Yang keduanya, Rasul sangat menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk umatnya. Jika kita baca sirah Nabi SAW, kita dapat melihat betapa Nabi SAW sangat-sangat mengasihi umatnya, sahabatnya dan sebagainya. Allah SWT sangat mengasihi hamba-Nya. Dalam ayat ini juga, bukti Allah SWT mengasihi hamba-Nya adalah dengan Allah SWT mengutuskan Rasul-Nya kepada manusia. Dengan utusan Rasul tersebut menunjukkan bahawa Allah SWT tidak membiarkan manusia ini hidup dalam keadaan terumbang-ambing, tanpa ada pedoman, tanpa ada bimbingan. Tetapi Allah hantar seorang Rasul sebagai pedoman, sebagai bimbingan kepada manusia. Dengan seorang Rasul inilah yang akan membimbing manusia, mengajarkan kepada manusia cara-cara untuk beribadat, cara-cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, umat Islam perlu bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan di dalam ayat tadi, ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kaumnya yang berpaling daripada baginda, Allah SWT ajarkan kepada baginda untuk bertawakal kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang seterusnya, seluruh makhluk di langit dan di bumi berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguasai sekalian makhluknya, maka segala apa yang ada di langit dan di bumi ni semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tugasan yang Ustaz nak berikan kepada anda semua, okey. Okey, anda boleh baca ayat 128 dan 129 surah At-Taubah tadi. Baca dengan bacaan yang betul. Ulangi bacaan sehingga semua murid boleh membaca dengan fasih dan juga lancar. Dari sudut ketepatan sebutan huruf dan juga hukum tajwid. Yang keduanya, hafaz. Ulangi bacaan tadi sehinggalah murid boleh menghafal ayat tersebut dengan baik. Dan yang ketiganya, cuba amalkan dalam kehidupan seharian. Seperti mana contohnya kita amalkan bacaan ayat 129 tadi 7 kali pada waktu pagi dan petang. Dan juga ayat 128, 129 ni boleh dijadikan bacaan lazim di dalam solat fardu dan juga solat sunat. Jadi nanti nak solat maghrib, solat isyak, solat subuh, zuhur ataupun asar, bolehlah baca ayat 128 dan 129 ini di dalam solat sebagai bacaan ayat-ayat lazim. Baik, Ustaz minta semua murid untuk baca dan hafaz ayat yang kita pelajari tadi. Yang keduanya, rekodkan video bacaan murid. Okey, video bacaan Ustaz nak tengok wajah murid, nak tengok sebutan tu betul ke tak betul. Okey, rekodkan video bacaan dan hantarkan video bacaan kepada ustaz ataupun guru-guru yang mengajar pendidikan Islam, sama ada melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Okey, yang keduanya, kenal pasti hukum nun sakinah dan juga tanwin. Okey, kenapa nun sakinah dan tanwin? Kerana nun sakinah dan tanwin ini mempunyai hukum bacaan yang sama. Okey, apa dia nun sakinah? Hukum nun yang bertanda mati. Okey, kenal pasti. Dalam ayat tadi terdapat banyak hukum nun sakinah dan juga tanwin. Yang kedua, tuliskan potongan kalimah, nama hukum dan cara bacaan dalam bentuk jadual. Okey, jadi murid-murid buat satu jadual, buat 3 kolom. Okey. Kolom yang pertama, potongan kalimah. Ambil potongan kalimah, tuliskan dalam jadual tersebut. Kemudian tuliskan nama hukum bagi potongan kalimah tersebut. Okey, dan yang ketiganya, bagi tahu bagaimana cara untuk membaca potongan kalimah tersebut.
Okey. Dan hantarkan tugasan ini dalam bentuk fail PDF kepada guru. Okey, jadi harapan Ustaz selepas mempelajari tajuk ini, murid diharapkan dapat mengamalkan bacaan ayat 128 dan 129 surah At-Taubah dalam kehidupan seharian. Jadi amalkan seperti mana hadis yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Sunni tadi, kita bacalah pada waktu pagi dan pada waktu petang 7 kali. Okey, mudah-mudahan dia akan menjadi mudah-mudahan kelebihannya Allah SWT akan mencukupkan segala keperluan kita pada hari tersebut. Okey, jadi tuliskan untuk akhirnya tuliskan di ruangan komen video YouTube ini selesai mengikuti pembelajaran dan jangan lupa untuk hantar video bacaan dan tugasan hukum Nun Sakinah kepada guru melalui aplikasi WhatsApp dan juga Telegram. Jadi sekian saja untuk pelajaran kita dalam video kali ini. Ustaz harapkan murid-murid mendapat manfaat. Dapat mengambil iktibar, dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi kita jumpa lagi dalam video pembelajaran PDPR yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melindungi anda semua. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.